Mula? Dah start. Mula ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Huzairi bin Amiruddin. Adik kumpulan Muhammad Atif bin Muhammad Adib. Yang seterusnya Muhammad Hilman Hafiz bin Muhammad Effendi. Kumpulan kami akan membentangkan tentang ransomware. Introduction untuk ransomware ialah sejenis perisian hasad daripada cryptovirology yang mengancam untuk menerbitkan data peribadi mangsa atau sentiasa menyekat akses kepadanya melainkan wang yang tebusan yang dibayar. Perisian tebusan mudah boleh mengunci sistem tanpa merosakkan sebarang fail. Seterusnya, perisian hasad yang lebih maju menggunakan teknik yang dipanggil pemeriksaan cryptoviral ataupun cryptoviral extortion. Kegilaan pemeriksaan tebusan moden bermula dengan wabak WannaCry pada tahun 2017. Serangan berskala besar dan sangat publicity ini menunjukkan bahawa serangan perisian tebusan adalah mungkin dan berpotensi menguntungkannya. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 turut menyumbang kepada lonjakan perisian tebusan baru-baru ini. Apabila organisasi dengan pantas beralih kepada kerja jauh, jurang telah dicipta dalam pertahanan cyber mereka. Selain itu, penjenayah cyber telah mengeksploitasi kelemahan ini untuk menghantar perisian tebusan mengakibatkan lonjakan serangan perisian tebusan. Pada Q3 2020, serangan ransomware meningkat sebanyak 50% berbanding separuh pertama tahun itu. Seterusnya saya akan menerangkan juga tentang identify the ransomware attack. Ransomware ialah perisian hasad yang direka untuk menafikan ransomware attack ialah perisian hasad yang direka untuk menafikan akses guna atau organisasi kepada fail pada komputer mereka dengan menyulitkan fail-fail ini dan menuntut bayaran tebusan untuk kunci penyelah sulitan. Penjerang cyber meletakkan organisasi dalam kedudukan di mana membayar tebusan adalah cara paling mudah dan juga mudah untuk mendapatkan semula akses kepada fail mereka. Sebagai contoh, setengah varian telah menambah fungsi tambahan seperti kecurian data untuk memberikan insentif selanjutnya kepada mangsa perisian tersebut untuk membayar tebusan. Selain itu, ransomware telah menjadi jenis perisian hasad yang paling menonjol dan paling ketara. Serangan perisian tebusan telah menjejaskan keupayaan hospital untuk menyediakan perkhidmatan penting, juga melumpuhkan perkhidmatan awam di bandar dan menyebabkan kerosakan yang ketara kepada pelbagai organisasi. Sekian daripada saya. Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Atif bin Wan Muhammad Adib. Saya akan terang type of ransomware. Type of ransomware ni terbagi kepada dua, iaitu crypto dan local ransomware. Saya akan terang crypto ransomware. Crypto ransomware ni ialah fail berharga pada komputer supaya menjadi tidak boleh digunakan. Penjenayah cyber memanfaatkan crypto ransomware ni untuk menjana pendapatan dengan memegang fail untuk tebusan dan menuntut mangsa membayar wang tebusan dengan memulihkan fail mereka. Crypto ransomware ni dia menyulitkan urusan dengan algoritma yang kompleks dan yang menghalang pengguna daripada mengakses fail-fail yang tertentu. Biasa yang terkena crypto ransomware ni dia perlu membayar wang tebusan dengan menggunakan Bitcoin untuk data tu susah menyulitkan data. Terdapat satu lagi jenis penyulitan ransomware iaitu dipanggil WannaCry ransomware. WannaCry ransomware ni perisian tebusan dia sama iaitu tapi dia lagi moden dan
Dan ransomware ni menyulitkan jenis-jenis file-file tertentu dalam sistem yang dijangkiti dan memaksa pengguna membayar wang tebusan melalui kaedah pembayaran dalam talian tertentu untuk mendapatkan kuncinya sulit, iaitu descript key. Okey, seterusnya local ransomware. Local ransomware ni lain sikit daripada crypto ransomware, tapi tujuan dia sama. Local ransomware ni ialah sejenis perisian hasad yang mengunci sasaran daripada sistem pengendalian dan menghalang akses kepada desktop, aplikasi dan fail sasaran. Perisian tebusan ini berbeza dengan perisian tebusan kripto kerana ia menghantar mesej spam kepada pengguna dengan lampiran berniat jahat. Contohnya kalau kita tengok movie, dia akan keluar mesej-mesej spam yang untuk cybercriminal ni untuk mengambil data-data kita lah. Terusnya, serangan local ransomware ni akan berlaku apabila pengguna melayari internet. Perisian tebusan kemudian memaparkan mesej berniat jahat dalam komputer pengguna. Local ransomware ni akan keluar, dia akan pop up mesej-mesej yang jahat lah untuk dia komputer kita ni lock. Pertama, local ransomware ni penjelajah guna untuk menuntut wang tebusan. Antara contoh local ransomware ialah WinLocker. Perisian tebusan WinLocker tidak menyulitkan fail, sebaliknya pergi selangkah lebih jauh dan ia mengunci mangsa daripada peranti mereka. Sekian daripada saya. Ni antara top 10 ransomware yang berada dalam sekitar kita, yang boleh jadi kepada kita, iaitu Bad Rabbit, CryptoLocker, GoldenEye, Jigsaw, Loki, Miss, NotPetya, You dan WannaCry. Macam saya sebut tadi lah. Antara ni ransomware yang famous digunakan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Hafiz, nombor metrik F1154. Saya akan membentangkan cara-cara untuk mengelakkan ransomware attack ataupun how to mitigate ransomware attack. The best way for business to stop ransomware attack dengan bersikap proaktif dalam pendekatan keselamatan dan memastikan bahawa sistem kita kukuh sebelum ransomware itu menjangkiti sistem kita. Here are some tips for the best protection to put in place to stop ransomware attack. Firstly, strong reputable endpoint antivirus security. Ia adalah salah satu cara yang paling penting untuk menghentikan ransomware ini. This solution install on your endpoint device and block any malware from infecting your system. Sistem ini dipasang dekat endpoint device dan untuk menghentikan sebarang ransomware yang menjangkiti sistem kita. Sistem ini membantu melindungi daripada muat turun virus-virus yang tak elok dan memberikan amaran kepada kita apabila kita melawati tapak web yang berisiko. Sistem ini tidak dijamin 100% berkesan kerana penjenayah cyber sentiasa mencipta new piece of malware yang boleh mengatasi alat keselamatan kita
Tetapi endpoint security ini ialah langkah penting untuk melindungi dalam perlindungan yang kukuh terhadap ransomware ini. Seterusnya ialah email security inside and outside the gateway. Ransomware commonly delivered through email. Ransomware biasanya dihantar melalui email. Keselamatan email penting untuk menghentikan ransomware tersebut. Security email gateway technology menapis dengan mengenal pasti ancaman dan menyekatnya daripada dihantar kepada pengguna. Ia menghentikan perisian tebusan ataupun ransomware daripada tiba ke endpoint yang terakhir dan menyekat pengguna daripada memasang perisian ransomware tersebut secara tidak sengaja pada peranti mereka. Ransomware juga biasanya dihantar melalui pancingan data. This help user to avoid phishing email which may contain ransomware attack. Gerbang email boleh menyekat serangan ransomware ini. Seterusnya ialah web filtering and isolation technology. DNS web filtering solution stop user from visiting dangerous website and download malicious software. DNS web filter ini membantu user daripada melawat website-website yang bahaya dan mendownload malicious software. Ini juga membantu menyekat dari menyebarkan perisian seperti Trojan horse yang menyamar sebagai perisian yang tak elok sebagai perisian yang sah di dalam internet. Maknanya dia Trojan horse tu kan tak elok, tapi dia menyamar lah. Teknologi isolation technology completely remove threat away from user by isolating browsing activity in security server and displaying a safe render to user. Isolating iaitu teknologi pengasingan, mengalih keluar sepenuhnya ancaman daripada pengguna dengan mengasingkan aktiviti penyemakan imbas dalam pelayan selamat dan memaparkan paparan yang selamat kepada pengguna. This can help to prevent ransomware as any malicious software is executed in the secure container and does not affect the user themselves. Ianya membantu menghalang ransomware kerana sebarang perisian berniat jahat dilaksanakan dalam tempat yang selamat dan tidak menjejaskan pengguna itu tersebut. Seterusnya ialah security awareness training. Orang-orang dalam organisasi biasanya mempunyai risiko yang terbesar. Ini melatih orang-orang kita menghadapi ancaman-ancaman ransomware di tempat kerja ataupun di rumah. Latihan ini membantu mengajar pengguna tentang rupa-rupa ataupun tentang ciri-ciri ransomware di dalam email dan mengajar cara yang terbaik untuk mereka ikut untuk menghentikan ransomware, seperti memastikan endpoint sentiasa dikemaskini dengan perisian keselamatan yang terkini. Security awareness training solution typically also provide phishing simulation technology. Penyelesaian latihan ini juga biasanya menyediakan teknologi simulasi phishing data. Ini bermaksud admin boleh buat email phishing data dan menghantarnya kepada security trainer untuk menguji keberkesanan mereka
terhadap serangan ransomware. Yang terakhir ialah data backup and recovery. If a ransomware attack succeeds and your data is compromised, cara terbaik untuk protect kita punya data ialah dengan memulihkan data anda dengan secepatnya. Cara terbaik yang lain ialah dengan melindungi data dengan memastikan ia disandarkan di banyak tempat. Contohnya, kita backup dekat storage area, local disk and cloud continuity service. Maknanya kita backup kat banyak tempat lah. Tak satu tempat je kita backup. In the event of a ransomware attack, backing up data means you will be able to mitigate the loss of any encrypt file and regain functionality of system. Sekiranya berlaku serangan ransomware, backup data ini bermaksud kita dapat kurangkan fail-fail yang hilang, yang sulit dan mendapatkannya semula. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, sekali lagi nama saya Muhammad Adli. Kali ini saya akan present untuk conclusion untuk tajuk ini. Ransomware ini menyokong sistem jenayah cyber yang diperluaskan dan perinci yang menjana keuntungan yang besar dengan mengorbankan syarikat dan institusi yang sah. Dengan jelas, ransomware ini memintas perizinan hasad tradisional dalam keberkesanan, pengawangan dan dengan eksploitasi yang jauh lebih mudah daripada aktiviti penjenayah cyber yang lain. Seperti contoh, penyusutan data, perisian tebusan dan berkemungkinan kekal sebagai ancaman nombor 1 untuk tahun-tahun yang akan datang. Ransomware ini juga sasakan menyerang, membiayai dan menyokong pembangunan organisasi jenayah yang memerlukan spesifik attacker dengan sistem pekerjaan dan latihan mereka sendiri untuk menyokong serangan yang lebih kompleks, berkesan dan juga yang akan lebih dahsyat. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.